Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi kita. Dapat kita sambung pelajaran kita lagi pada kali ini dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3, yang mana pada kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-15, konsep fardu ain dan fardu kifayah. Pejam celik kita dah pun sampai kepada bahagian ilmu fiqh. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, kita lihat dulu objektif bagi pembelajaran tajuk ini, iaitu mempelajari maksud fardu ain dan fardu kifayah. Kita akan terangkan nanti apa maksud fardu ain dan juga fardu kifayah. Yang kedua, memahami kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah. Apabila kita dah menghayati kedua-dua kefarduan ini, apakah kesan yang akan dapat dilihat pada individu, pada masyarakat dan juga pada negara. Seterusnya menjawab soalan kebat yang Ustaz petik dari buku teks dan Ustaz sediakan jawapan untuk tatapan kamu semua. Dan terakhir menjawab soalan di bahagian deskripsi, iaitu di bahagian bawah video ini nanti. Maksud fardu ain. Fardu ain iaitu tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada setiap orang. Okey. Setiap orang Islam yang mukallaf. Makna tuntutan itu adalah kepada setiap orang. Kerana itu ia dinamakan dengan fardu ain. Sekiranya tidak dilaksanakan, individu itu akan berdosa. Individu itu tak boleh lepas daripada tanggungjawab selama mana dia masih lagi dikira mukallaf. Dengan makna, setiap perintah fardu ain ini perlu dibuat selama mana seseorang itu masih lagi dikira mukallaf. Iaitu antara syarat yang paling penting dalam menentukan seseorang Islam itu masih lagi dikira mukallaf ataupun tidak, kita lihat kepada akalnya. Jika akalnya telah hilang, maka hilanglah kefarduan fardu ain bagi individu Muslim yang masih lagi beragama Islam. Jika dia telah hilang akal, makna sakit dia sampai hilang akalnya, sampai dia tak sedar, sampai dia pengsan, sampai dia dah tak tahu apa-apa, barulah kefarduan fardu ain ini boleh gugur daripada diri seseorang Muslim tersebut. Baik. Dengan kata lainnya, fardu ain ini adalah merupakan kefarduan terhadap individu dalam Islam. Contohnya ialah menutup aurat. Menutup aurat ini adalah kefarduan, kewajipan, tak kira lelaki atau perempuan. Cumanya perempuan, aurat dia meliputi seluruh tubuhnya, kecuali muka dan juga tangan, pergelangan tangan sehingga ujung ni. Jangan salah faham, tapak tangan. Kerana bukan tapak ni yang dimaksudkan. Dari pergelangan sehinggalah ke hujung tu dikira sebagai bukan aurat bagi perempuan. Baik. Yang seterusnya ialah contoh seterusnya solat 5 waktu. Solat ini kewajipannya adalah kepada setiap individu juga. Puasa di bulan Ramadan. Setiap orang wajib berpuasa di bulan Ramadan. Yang tak berpuasa kerana keuzuran tertentu yang telah pun ditetapkan oleh syarak ataupun yang telah ditetapkan dalam agama kita. Maksud fardu kifayah. Tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas masyarakat Islam secara kolektif. Sekiranya dilaksanakan, sebahagian masyarakat gugurlah kewajipan tersebut ke atas orang Islam yang lain. Maknanya, kewajipan itu adalah secara berkelompok. Tidak semestinya setiap orang menunaikannya. Akan tetapi, mesti ada dalam satu-satu masa, dalam satu-satu situasi, mesti ada wakil dari masyarakat itu yang menunaikan kewajipan tersebut. Bila mana ia telah dilaksanakan, maka terlepaslah kewajipan itu daripada masyarakat, anggota masyarakat yang lain. Kita lihat pada contoh untuk lebih faham lagi, iaitu menguruskan jenazah.
Urus jenazah ini satu kewajipan. Tetapi kewajipan ini hanya kepada beberapa orang ataupun mungkin orang itu boleh uruskan seorang diri. Maka terlepaslah kewajipan itu bagi seluruh anggota masyarakat. Maknanya dia dah uruskan. Maka kewajipan umum tadi telah pun tertunai. Maka terlepaslah anggota masyarakat daripada berdosa tidak menguruskan jenazah kerana dah ada wakil yang menguruskan. Walaupun orang tu je duk buat daripada muda sampai ke tua, sampai ke mati. Dialah yang duk urus. Kita ni tak pernah mengurus jenazah. Tetap tidak berdosa kerana kita bernasib baik. Ada orang lain yang telah pun menguruskan jenazah tersebut. Kerana itu berterima kasihlah kamu semua, kita semua ni kepada AJK masjid tu yang duk urus pengurusan jenazah, kepada Tok Imam, Tok Bilal di kampung-kampung, mereka yang menguruskan pengurusan jenazah. Dengan itu terangkatlah kefarduan pengurusan jenazah itu daripada kita semua. Okey. Contoh lagi, usahawan Muslim. Usahawan Muslim dia berniaga. Dengan adanya perniagaan dia, maka jadi selamatlah. Contoh, kedai makan. Jadi orang Islam bila nak makan, ada kedai Muslim, dia boleh makan. Kalau tak ada langsung kedai Muslim, sehingga ada semua kedai-kedai orang bukan Islam sahaja, maka seluruh masyarakat akan berdosa kerana tidak ada orang yang menyediakan makanan halal kepada orang Islam. Begitu juga dengan solat berjamaah. Solat berjamaah adalah merupakan fardu kifayah. Bila dah ada solat jamaah di kampung itu, di taman itu, di surau masjid di tempat itu, maka terangkatlah kefarduan solat berjamaah daripada anggota yang lain. Namun begitu, jangan kita gunakan alasan ini untuk tidak pergi solat berjamaah di masjid bila berpeluang, kerana solat berjamaah itu mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda daripada solat bersendirian. Maknanya kita akan dapat 27 kali ganda daripada solat secara bersendirian. Walau bagaimanapun, para ulama sebahagian besarnya mengkategorikan solat berjemaah ini termasuk dalam fardu kifayah. Baik, kesan penghayatan pada diri. Bila mana kita menghayati fardu ain, fardu kifayah ni apa kesannya? Membentuk kepribadian Muslim sejati. Kita jaga diri kita, fardu ain semua kita buat. Perkara-perkara wajib pada diri kita semua kita buat. Maka terbentuklah pribadi yang baik. Seorang yang baik. Kenapa? Kerana menunaikan segala perintah Allah SWT. Membudayakan amalan mulia dalam kehidupan. Ini juga satu amalan. Ini lebih dekat kepada fardu kifayah. Kita budayakan amalan-amalan mulia. Kita buat perkara-perkara yang boleh memberikan kemudahan kepada orang ramai. Maka itu dikira sebagai suatu bentuk amalan yang mulia dalam kehidupan. Membentuk keseimbangan rohani dan jasmani. Kita ni ada masa beribadat, kita ada masa berinteraksi dengan masyarakat. Jadi dengan itu seimbanglah kita dari sudut rohani kita, kejiwaan kita, kerana kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jasmani kita berhubung sesama manusia ataupun beraktiviti untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita. Dari sudut masyarakat, membentuk masyarakat yang bertanggungjawab. Masyarakat tu bertanggungjawab. Maknanya bukan, kalau perkara tu bukan kewajipan individu, kita ada rasa untuk menunaikannya. Kalau kita tak buat, maka orang lain akan susah semualah. Jika tidak ada orang yang menguruskan jenazah, bukan setakat kita berdosa, bahkan kita juga akan menanggung susah. Kita akan bau busuknya jenazah, busuknya bau orang mati tu bila mana berulat. Bila mana berulat dan membusuk, memburuk, maka kesannya adalah pergi kepada masyarakat juga. Jadi kerana itu, dengan adanya fardu kifayah, fardu ain ini membentuk masyarakat yang bertanggungjawab terhadap dirinya dan juga masyarakatnya. Keperluan hidup masyarakat dapat dipenuhi. Ini dari sudut fardu kifayahnya. Keperluan masyarakat dapat dipenuhi. Masyarakat di musim-musim, kita katalah, contoh musim beginilah, susah untuk mendapatkan bekalan makanan. Maka ada orang Islam yang sediakan bekalan makanan, maka boleh beli dengan dia. Ataupun ada orang Islam yang sediakan pakaian yang menutup aurat, maka kita boleh beli dengan dia. Kalau tak ada orang Islam sediakan pakaian menutup aurat,
yang jual tu semuanya orang bukan Islam dan pakaian yang dijual pada kita semua tidak menepati syariat, maka semua orang Islam dikira berdosa kerana tidak memenuhi keperluan masyarakat yang nak guna perkara tersebut supaya mereka dapat taat dan patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, membina masyarakat yang berdisiplin. Masyarakat itu ada disiplin sampai waktu solat pergi solat, sampai ni pergi buat ni. Ni ada waktu-waktu tertentu kerana mereka menunaikan tanggungjawab mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun menetapkan kedua-dua bentuk kefarduan ini. Dari sudut negara, negara akan bebas daripada kejadian jenayah kerana dah ada kerjasama di antara anggota masyarakat, maka jenayah pun susah untuk berlaku. Pentadbiran negara berjalan lancar kerana diurus oleh orang yang tulus. Masing-masing memahami ini kefarduan, tanggungjawab yang diberi, jawatan yang dipegang itu adalah merupakan fardu kifayah padanya. Maka akan ditunaikan dengan cara yang terbaik apabila dihubungkan perkara pekerjaan ini dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pula hubung kait fardu ain dan fardu kifayah. Dia masing-masing mesti ada hubung kait di antara kedua-dua kefarduan ini. Contohnya, solat, syarat sah solat adalah menutup aurat. Antara syarat sah dalam solat ialah menutup aurat. Maka, itu fardu ain. Tengok pula. Fardu kifayahnya apa? Perlu ada orang Islam yang membekalkan keperluan tersebut. Ada orang Islam yang jual kain. Ada orang Islam yang jual kain. Orang Islam yang bekalkan kain itu untuk diguna oleh orang yang nak menunaikan solat. Okey. Bukan saja bekalkan kain. Maknanya kita lihat pula, kena ada kemahiran apa? Kemahiran mencipta pakaian untuk aurat. Dalam kalangan orang Islam ni ada tukang jahit pula. Dia nak jahit pakaian tu, nak buat jadi telekung solat, nak buat jadi pakaian menutup aurat. Jadi, dengan itu, syarat untuk menutup aurat dalam solat dapat dipenuhi dengan perkara fardu ain yang kita contohkan dengan solat dan juga penyediaan pakaian-pakaian yang boleh diguna untuk kita menunaikan satu kefarduan solat. Soalan kebat, rakan anda tidak menunaikan solat zuhur kerana menghadiri kelas tambahan dengan alasan tidak sempat untuk makan dan mengurus diri. Ni banyak kita jumpa. Ramai beri alasan tak sempat solat, kenapa bangun lambat dan nak pergi sekolah. Zuhur pula tak sempat solat, kenapa nak makan lagi. Nak berehat, tak sempat berehat kalau solat. Ini alasan-alasan yang kita tak boleh terima. Sebagai seorang Islam, dia kena faham ini adalah merupakan fardu ain. Okey, sebagai ketua kelas, cadangkan tindakan yang perlu anda lakukan ketika berhadapan dengan situasi ini. Macam mana nak nasihatkan ataupun nak buat macam mana dengan orang-orang yang sebegini. Tengok soalan jawapan yang telah pun Ustaz sediakan, iaitu saya akan memberitahunya tentang kewajipan solat zuhur. Takut-takutlah dia tak tahu. Kalau dalam keadaan begitu pun wajib solat. Kerana ia adalah fardu ain. Solat zuhur tu wajib dan fardu ain. Kesannya dia akan tetap menunaikan solat walaupun kesuntukan masa. Kesimpulannya, kita hendaklah melaksanakan segala perintah Allah agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Perhatikan pada tulisan yang berwarna merah, iaitu kerana, kesannya, kesimpulannya kita hendaklah, dan satu lagi Ustaz tertinggal untuk merahkan dia, agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Okey, baiklah. Kita dah sampai kepada penghujung. Sila jawab soalan di bahagian deskripsi. Like, share dan subscribe video. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.